Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siri ini saya ingin berbicara tentang sikap ataupun tentang gelojohnya pimpinan PAS yang selalu mengatakan bahawa PMX menzalimi negeri-negeri yang diperintah oleh PAS ataupun oleh Perikatan Nasional. Jadi kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh PMX setakat ini dalam tempoh 7 bulan atau 8 bulan beliau menduduki, beliau telah memberikan telah menunjukkan dalam belanjawan bahawa pemberian kepada negeri-negeri yang telah diperintah oleh PAS ataupun PM itu lebih banyak daripada negeri-negeri lain. Saya terpanggil untuk menjawab satu soalan yang telah dilemparkan oleh Menteri Besar Kedah, soal KSP. Dia kata kenapa KSP tidak dapat diluluskan dengan cepat, padahal Airport Pulau Pinang, Airport Selangor, Airport Subang dapat diberikan dengan mudah saja. Seharusnya harus ingat bahawa Airport Penang adalah pembesaran. Dia tidak memerlukan lagi kepada perancangan. Begitu juga Airport Subang. Airport Subang ialah pembesaran. Jadi kelulusan yang diberikan kepada Airport Penang dan Airport Subang itu sejak mereka memohon pada tahun 2018 lagi. Jadi bila waktu itu ada krisis kepimpinan, di mana waktu PH memerintah 22 bulan, kemudian diambil alih oleh PM dan disambung oleh PM plus UMNO, sehinggalah pilihan raya 15 kita lihat bahawa perancangan untuk melakukan ataupun memberikan pembesaran kepada kedua-dua lapangan ini memang telah dilakukan sejak lama. Dia berbeza dengan KSP. KSP ini memerlukan perancangan awal. Jadi bila perancangan awal, dia perlu mengambil masa, yang lama. Dia tidak semudah sebagaimana lapangan terbang Subang dan juga lapangan terbang Penang yang mereka adalah pembesaran kepada lapangan terbang yang sedia ada. Kemudian begitu juga kita lihat soalan yang dikemukakan, kenapa royalty di Kelantan tidak diberikan. Saya teringat semasa 3 tahun PN atau PAS memerintah pusat, mereka harus sedar waktu itu kuasa semua berada di tangan mereka. Mereka mempunyai menteri sumber asli, mereka mempunyai menteri undang-undang. Jadi soalan kita ialah kenapa waktu itu tidak diubah ataupun tidak digubal undang-undang baru yang meletakkan supaya 3 kilo nautika itu tidak diambil kira. Tapi mereka tidak buat. Begitu juga dengan sumber asli yang ada, hasil daripada bumi, sepatutnya itu dikaji oleh Menteri Sumber Asli ketika itu, Tuan Ibrahim, untuk melihat bahawa sumber-sumber asli yang berada dalam konteks negara dan terdapat pada negeri tersebut boleh diambil alih oleh negeri tersebut, tapi tidak dibuat. Ini menunjukkan bahawa mereka hanya pandai bercakap dan tidak tahu membuat perancangan untuk kebaikan negeri Kelantan itu sendiri. Begitu juga kita lihat bahawa persoalan RUU 355. Waktu pembentangan awal dulu, seorang ustaz telah menyebutkan, telah berpesan kepada kawan sekiranya kawan tidak sokong RUU 355, kita akan menanam kawan di jerak Cina. Jadi persoalan sekarang ni kita nak tanya kepada ustaz, kalau tak silap saya Ustaz Syahabuddin daripada Padang Serai itu, kita nak tanya beliau
setelah PAS PN memerintah selama 3 tahun dan RUU tidak dibawa ke Parlimen atas kuasa yang mereka ada, atas keupayaan mereka ada, atas kapasiti yang mereka ada, tidak dibawa. Jadi kita mengharap Ustaz Syahabuddin ni boleh memberi hukuman kepada kalangan-kalangan ahli-ahli PAS yang tidak bawa itu, dan pastikan mereka ini bila mereka mati, Ustaz Syahabuddin bawa mereka ke jarak Cina, kerana mereka tidak langsung membawa RUU itu untuk dilaksanakan ataupun dibentang dalam Parlimen. Ini satu benda yang kita haraplah kepada Ustaz Syahabuddin, supaya melihat benda ini dengan jujur. Jangan jujur. Dulu bila dibawa hanya sekeping kertas di Parlimen, kemudian dibentangkan dan diminta untuk pembangkang supaya menyokong. Tapi setelah 3 tahun diberikan peluang, tidak ada yang bawa dan tidak ada yang melihat benda ini secara serius. Jadi Ustaz Syahabuddin silalah memperingatkan rakan-rakan yang tak bawa itu, mereka mati, kita boleh ataupun tuan boleh sediakan jarak Cina kepada mereka. Begitu juga kita lihat tentang bagaimana mereka melihat persoalan judi. Judi dulu kita telah turunkan bersama dengan pimpinan pemerintah DAP daripada 22 kepada 8, dan selepas mereka memerintah atas alasan-alasan tertentu mereka naikkan kembali. Jadi ini menunjukkan mereka tidak ambil serius dalam konteks judi, walaupun mereka mengatakan di peringkat negeri mereka boleh membatalkan lesen di peringkat negeri. Tapi itu tidak berarti, sebab judi ini kalau dia banyak, dia boleh sekarang ini dengan teknologi yang ada, rakyat boleh menggunakan teknologi untuk main judi, walaupun tanpa premis-premis tertentu yang ada. Walaupun kita kata baguslah untuk hapuskan premis yang tertentu, tapi harus diingat bahawa mereka-mereka yang menggunakan premis itu ialah bukan orang Islam. Di sini juga perlu dilihat tentang makasidnya. Orang bukan Islam yang ingin mereka mendapat sedikit ruang untuk kebebasan mereka harus dilihat oleh pimpinan, supaya ruang mereka itu tidak dinafikan langsung dalam konteks masyarakat dalam negara kita. Kita tahu bahawa mereka tidak terikat dengan undang-undang Islam, dan mereka ada hak untuk melakukan. Walaupun kita kata bila ada pusat itu orang Islam akan turut. Jadi buatlah amendment, pindahlah amendment supaya orang Islam yang kita lihat pergi di tempat-tempat perjudian itu ditangkap dan didenda, supaya mereka tidak pergi ke tempat itu. Ini perkara-perkara yang harus dilihat dalam konteks bagaimana perkara tersebut dapat memberi kesan kepada masyarakat dalam negara kita. Jadi itulah sikit isu yang saya ingin timbulkan, dan berharap rakyat dapat melihat ini dengan lebih rasional lagi, supaya isu-isu yang dikemukakan itu perlu dengan fakta dan dengan orang katakan sebagai dalil yang jelas untuk kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.